Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda dua kupasan yang dikupaskan oleh Iskandar Zulfakar. Kisah yang pertama adalah mengenai hantu legenda di Spanyol. Dan kisah yang kedua adalah mengenai makhluk mitologi menakutkan di Jepun. Okey, kita mulakan dengan kupasan yang pertama. Okey. Di sini Iskandar Zulfakar mengatakan, Assalamualaikum dan salam hormat serta salam sejahtera buat semua pendengar The Haunting Cruise dan PN sekalian. Didoakan semoga kesemua anda berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Kekalkan menjaga kebersihan, kesihatan serta semua undang-undang PKP. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mula menulis, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jika beberapa hari kebelakangan ini saya kongsikan kisah-kisah yang dikongsikan oleh pembaca menerusi DM saya, namun malam ini saya ingin tuliskan kupasan artikel pula ya. Hal ini demikian kerana saya tidak menerima sebarang perkongsian daripada pembaca menerusi DM semalam. Jadi saya kupaskan artikel lah malam ni. Buat anda yang pernah lalui kejadian seram dalam hidup anda dan ingin saya kongsikan, bolehlah DM saya. Kalau nak WhatsApp pun boleh, saya akan kreditkan nama anda pada post berkaitan kisah yang anda kongsikan. Kalau anda nak saya rahsiakan identiti anda pun boleh. Baiklah, malam ini saya nak kupaskan tentang sejenis hantu legenda yang digelar sebagai El Coco. Saya yakin anda pasti ketawa apabila mendengar nama hantu ini kan. Lawak kan nama Coco? Tak macam nama hantu pun. Comel je nama dia. Teringat saya pada seorang Insta famous satu ketika dulu. Namanya pun lebih kurang samalah. Insta famous ni orang kacukan. Segala kacukan dia ada. Cara dia cakap pun pungpang. Apa entah. Kononnya dia punya bahasa Inggeris, tu kemas lah. Apa yang lawaknya, sekali tu pernah dia dijemput ke sebuah rancangan reality TV bersama dengan Mat Dan. Mat Saleh yang duduk di Terengganu tu. Insta famous tu pun mulalah speaking dengan slang lawaknya. Tiba-tiba Mat Dan cakap, aku duduk di negara orang putih lama dah, tak pernah dengar lagi slang macam tu. Jam terus kawan tu. Lama dah cerita tu. Kat YouTube ada lagi rasanya kalau nak tengok. Okey, berbalik kepada cerita El Coco. El Coco sebenarnya adalah tajuk kepada sebuah lagu. Lagu ni bukanlah lagu rock, lagu punk ataupun lagu sedih, tak boleh balik raya. Tapi sebenarnya adalah sebuah lagu yang direka khas untuk menakutkan kanak-kanak yang tak nak tidur. Alah, macam dalam masyarakat kita pun ada juga kan. Contohnya kalau orang Kelantan ada makhluk bernama Mugo. Ibu bapa akan kata kepada anak-anak mereka yang tak nak tidur pada waktu malam, kalau tak nak tidur, nanti malam Mugo datang ambil. Samalah dengan El Coco. Dalam lirik lagu ni di Spanyol, El Coco digambarkan sebagai sejenis hantu legenda yang akan datang menangkap budak-budak kecil yang enggan tidur walaupun telah lewat malam dan akan makan tubuh budak tersebut. El Coco digunakan sebagai modal oleh ibu bapa untuk menakutkan anak-anak mereka. Walaupun El Coco hanya dianggap sebagai watak dalam lullaby yang dinyanyikan untuk menakutkan kanak-kanak, namun ramai yang percaya bahawa El Coco ini benar-benar wujud di alam nyata. Rupa bentuk El Coco agak unik. Ia berbentuk bayang-bayang hitam yang besar
dan pada wajahnya saja ada rupa tengkorak, bahagian kepala manusia. Namun El Coco boleh menyerupai apa-apa saja makhluk yang anda takut. Selalunya akan menyerupai anjing di kawasan sunyi dan mengejar budak-budak. Nak tahu asal-usul El Coco? Sebenarnya, terdapat kisah di sebalik kewujudan El Coco. Oleh sebab itulah, ramai yang percaya bahawa makhluk ini bukan sekadar mitos di dalam lagu saja, tetapi sebenarnya makhluk yang wujud di alam nyata. Kisahnya begini. Pada zaman dahulu, iaitu pada abad ke-20, terdapat seorang lelaki bernama Francisco Ortega yang sedang menderita sakit tuberkulosis. Keadaannya semakin hari semakin teruk kerana dia enggan berjumpa dengan doktor akibat takut. Akhirnya, Ortega mengambil keputusan untuk pergi berjumpa dengan seorang curandera, iaitu pawang. Kalau dalam masyarakat kita, curandera ini memberikan cadangan alternatif kepada Ortega untuk menyembuhkan sakitnya itu. Untuk sembuh, Ortega perlu minum darah budak serta menyapu lemak budak pada dadanya. Untuk berbuat demikian, dia perlulah membunuh seorang budak. Ortega pun telah menculik seorang budak lelaki berumur 7 tahun bernama Bernardo dan membunuh budak lelaki tersebut. Setelah membunuh, Ortega belah perutnya untuk mengambil lemak dan menadah darahnya di dalam sebuah bekas. Ortega minum darah tersebut dan kemudiannya menyapu bahagian dadanya dengan lemak daripada tubuh Bernardo. Ortega tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi panas. Dia sangat berharap semoga ritualnya itu mendatangkan hasil. Malang 1000 kali malang. Sakit Ortega itu memanglah hilang, namun rupanya berubah menjadi seperti kepulan asap hitam dan wajahnya berubah menjadi tengkorak. Ya, Ortega berubah menjadi El Coco. Sejak itulah wujudnya El Coco. Dia akan muncul dan mencari budak sebagai mangsanya. Malah sehingga hari ini pun El Coco masih wujud. Oleh sebab itulah ibu bapa di Sepanyol risau untuk membiarkan anak-anak mereka bermain bersendirian kerana bimbang akan menjadi mangsa El Coco. El Coco bukan saja terdapat di negara Sepanyol, tetapi juga di negara-negara di benua Latin yang menggunakan bahasa Sepanyol. Contohnya seperti Bolivia, Colombia, Peru dan lain-lain. Sementara itu, di negara Argentina, Peru dan Uruguay, makhluk ini dipanggil El Cuco. Di Meksiko, makhluk ini digelar El Cucuy. Dan rakyat Meksiko percaya El Cucuy ini tinggal di bawah katil budak-budak, dan kalau budak-budak tu tak nak dengar cakap ibu bapa mereka dengan cara tak tidur, El Cucuy akan datang dan memakannya. Lain pula kepercayaan tentang El Coco di negara Brazil. Orang Brazil gelar makhluk ini sebagai Cuca, dan rupanya juga bukanlah seperti yang dipercayai oleh orang Sepanyol. Orang Brazil percaya rupa fizikal Cuca seperti wanita separuh buaya. Sama juga, Cuca akan datang kalau budak-budak enggan tidur dan akan menculik mereka, lalu akan jadikan tubuh budak itu sebagai sup untuk santapan Cuca. Walau apapun nama yang digelar, aslinya tetap El Coco yang merupakan kepercayaan asal orang Spanyol. Baiklah saudara, kupasan yang kedua. Kupasan yang kedua ni oleh Iskandar Zulfakar juga. Ia adalah mengenai Jorogumo, makhluk mitologi menakutkan di Jepun. Tidak dapat dinafikan, Jepun sememangnya sebuah negara yang mengagumi serta mengangkat tinggi kebudayaan serta kepercayaan mereka. Walaupun mereka maju dari segi teknologi dan pelbagai bidang lain, namun mereka tidak
tinggalkan kepercayaan mereka di belakang. Dalam filem-filem yang ditayangkan di negara Jepun juga, mereka banyak memaparkan unsur-unsur kepercayaan mistik mereka. Contohnya, seperti jenis-jenis makhluk mistik yang mereka percaya. Makhluk mistik dikenali sebagai yokai dalam bahasa Jepun. Yokai ini ada pelbagai jenis dan rupa. Banyak sebenarnya makhluk mistik dalam kepercayaan masyarakat Jepun. Malam ni, saya kupaskan salah satu daripada makhluk mistik tersebut. Makhluk mitologi dari negara Jepun yang saya ingin kupaskan ini namanya Jorogumo. Jorogumo ini rupanya separuh perempuan dan separuh lagi labah-labah. Dari bahagian pinggang ke atas rupa wanita, manakala dari pinggang ke bawah pula berupa labah-labah. Makhluk ini sangat ditakuti kerana makanan kegemarannya adalah daging manusia. Kebiasaannya, mangsa Jorogumo adalah kaum lelaki. Jorogumo selalunya akan bertukar menyerupai seorang wanita cantik untuk menggoda para lelaki. Lelaki yang tergoda akan bersetuju untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dan ketika inilah Jorogumo bertukar rupa menjadi rupa aslinya, iaitu separuh manusia dan separuh labah-labah gergasi, lalu memakan lelaki tersebut. Terdapat satu petua yang sering diperkatakan oleh warga-warga veteran Jepun untuk kita tahu sama ada seseorang wanita itu betul-betul manusia ataupun Jorogumo. Caranya mudah saja. Gunakan cermin. Kemudian halakan cermin ke arah Jorogumo. Anda akan lihat pantulan wanita tersebut dalam cermin itu. Pantulan wajah wanita itu akan bertukar menjadi Jorogumo. Jorogumo juga merupakan makhluk darat di mana ia hanya tinggal di kawasan daratan. Kesemuanya kawasan daratan di Jepun ada Jorogumo, kecuali di wilayah Hokkaido. Sebab apa tak ada di wilayah Hokkaido tu? Jangan tanya saya Saya pun tak tahu. Mungkin kerana satu masa dulu ada seorang samurai yang menyumpah Jorogumo supaya tidak menjejakkan kaki ke wilayah Hokkaido. Jadi, kalau anda pergi melancong ke negara matahari terbit ini dan ingin selamat daripada menjadi mangsa makhluk musibat Jorogumo ini, anda perlulah pergi ke wilayah Hokkaido, kerana di situ saja yang selamat. Jika dalam tulisan kanji di Jepun, nama Jorogumo itu sendiri membawa maksud wanita penjerat. Inilah sebenarnya sifat pemangsa Jorogumo. Sebelum membunuh menggunakan sengat serta kakinya yang tajam, Jorogumo akan membalut mangsanya dengan menggunakan sarangnya, iaitu sarang labah-labah yang paling kuat. Sesiapa yang terkena sarang Jorogumo pasti tidak akan boleh bergerak lagi kerana gamnya sangat kuat, menyebabkan seseorang itu melekat. Makhluk ini juga hidup sendirian. Bermakna kalau memburu pun ia akan datang seekor saja. Baguslah seekor saja kan? Cuba bayangkan kalau mereka memburu dalam kumpulan. Aduh, matilah manusia. Urban legend mengatakan apabila sampai umur 400 tahun, Jorogumo akan mendapat satu kuasa yang tersangat hebat dan akan bertindak lebih agresif. Jika sebelum ni, Jorogumo hanya memburu di kawasan hutan serta kampung. Tetapi jika mencapai umur 400 tahun, ia akan mula keluar ke bandar untuk memburu lebih ramai mangsa. Oleh sebab itulah, orang-orang Jepun, terutamanya pasukan samurai dulu-dulu, akan masuk ke dalam hutan jika mereka terdengar ada cerita tentang kewujudan Jorogumo. Tujuan mereka adalah untuk membunuh makhluk tersebut sebelum usianya 400 tahun. Adalah diharapkan semoga kesemua Jorogumo yang tinggal di dalam hutan di Jepun semuanya sudah mati dibunuh.
Hal ini supaya mereka tidak sempat untuk mencapai umur 400 tahun. Kau nak jadi apa sampai 400 tahun ya? Apapun yang perlu lebih berhati-hati adalah orang lelaki kerana menjadi target makhluk ini. Orang perempuan okey lagi sebab Jorugumu tak berapa minat dengan perempuan.